Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Islam kelas fikih etika. InsyaAllah pada pagi ini cikgu akan mengajar murid-murid tentang hadis. Okey murid-murid, di akhir pelajaran, cikgu harap murid-murid boleh menyatakan pengertian hadis dan juga kenapa kita beramal dengan hadis. Okey murid-murid, kita lihat slide yang pertama, pengertian hadis. Okey murid-murid, apa murid-murid faham tentang hadis? Okey, dari segi bahasa, hadis adalah percakapan atau perkhabaran. Dari segi istilah, hadis adalah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, cikgu harap dari segi pengertian murid-murid boleh faham tentang hadis. Okey, kita lihat kepada seterusnya. Mengapa kita perlu beramal dengan hadis murid-murid? Murid-murid boleh bagi tahu tak kenapa kita perlu beramal dengan hadis? Okey, kita perlu beramal dengan hadis kerana hadis adalah sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Bermaksud, apabila kita ataupun umat Islam nak tahu tentang perbuatannya sama ada makruh ataupun haram ataupun sunat ataupun wajib, kita akan lihat kepada Al-Quran. Sekiranya tiada dalam Al-Quran, kita akan lihat pada sumber yang kedua adalah hadis. Okey, faham murid-murid? Seterusnya, hadis adalah memudahkan kita beramal dengan hukum-hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis ni mentafsir ayat-ayat Al-Quran dengan lebih terperinci. Yang keempat, hadis ni menjadi rujukan bagi perkara yang tidak ada nas dalam Al-Quran. Dan yang kelima, hadis menghuraikan ayat-ayat Al-Quran yang umum kepada yang lebih khusus. Contohnya, ayat Al-Quran tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Okey, dalam Al-Quran mengatakan rukuk. Itu bermaksud kita umat Islam mestilah solat. Tetapi sebagai umat Islam, manusia biasa, kita tidak faham macam mana nak rukuk, macam mana nak solat dan apa yang perlu kita baca dalam solat. Tetapi dengan adanya hadis ataupun dengan adanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda menerangkan kepada sahabat-sahabat, maka kita sebagai umat yang akhir zaman akan dapat solat dengan betul. Okey murid-murid, itulah kepentingan kita beramal dengan hadis. Okey murid-murid, seterusnya kita lihat perbezaan hadis dan Al-Quran. Okey. Yang pertama, hadis sumber perundangan kedua, manakala Al-Quran ini sumber perundangan pertama. Yang kedua,
hadis, lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah. Manakala Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah, kedua-dua daripada Allah itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, hadis dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Al-Quran dinisbahkan kepada Allah dengan lafaz qala Allahu ta'ala. Okey murid-murid, kita lihat seterusnya perbezaan hadis dan Al-Quran. Hadis ni tidak boleh dijadikan bacaan dalam solat, manakala Al-Quran dibaca dalam solat. Yang kelima, hadis mendapat pahala bagi setiap hadis yang dipelajarinya, manakala Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Bermaksud, kita sebagai umat Islam, apabila belajar hadis, kita dapat pahala satu hadis. Manakala apabila kita belajar ataupun kita baca Al-Quran, kita dapat pahala mengikut huruf yang dibaca. Yang terakhir, beza hadis dan Al-Quran adalah hadis boleh disentuh semasa berhadas, manakala Al-Quran ni tidak boleh disentuh manakala Al-Quran boleh disentuh apabila suci dari hadas. Maksudnya Al-Quran ni kalau kita berhadas, kita tidak boleh sentuh. Berbeza dengan hadis. Hadis kita boleh sentuh. Sekiranya kita jumpa buku-buku tentang buku hadis, kita boleh ambil walaupun kita dalam keadaan berhadas. Berbeza dengan Al-Quran, kita tidak boleh sentuh dalam keadaan berhadas. Okey murid-murid, cikgu harap pelajaran kita pada pagi ini dapat memahamkan murid-murid tentang hadis. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan belajar berkaitan tentang akhlak. Okey murid-murid, untuk pagi ini sahajalah kita belajar. Kita akan jumpa untuk minggu hadapan. Bye-bye.